Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa awala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, para PJK surau, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini memang sesama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izin dan hidayahnya serta diberikan kekuatan kepada kita, maka dapatlah sama-sama kita hadir berjemaah di surau ini. Kemudian kita tunggu sebentar berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya dan barakahnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam bab baru, iaitu halal dan haram dalam perkahwinan dan kehidupan berkeluarga. Khususnya malam ini bab hidup membujang. Hidup membujang. Ada hidup bujang ni? Ada orang kata ustaz bujang, saya semua bujang ustaz ni. Sini surah bujang ni. Kamu tak? Oh gitu pula. Ya tak? Kameramen tadi bujang ni. Ya? Kameramen tadi bujang. InsyaAllah moga-moga dia dengar malam ni. Yang ni tajuknya tiada kerahiban dalam Islam. Maknanya agama Islam tidak membenarkan umat Islam hidup dalam keadaan dia membujang tanpa diuruskan naluri semula jadi yang Allah SWT ciptakan masuk dalam diri dia, iaitu naluri yang memerlukan kepada pasangan lelaki pasangannya wanita dan wanita pasangannya lelaki. Jadi naluri ini perlu diurus dengan cara yang baik. Kalau tidak diurus dengan cara yang baik, sudah tentu dia akan terjebak dalam perkara yang disebut sebagai munkar, perkara yang salah, perkara yang menyalahi hukum agama. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini agama Islam tidak memberi kebebasan kepada manusia untuk melepaskan nafsu yang ada pada dia. Tak bebas, tuan-tuan. Sebab itu kita orang Islam ni disuruh supaya berkahwin. Dengan tujuan kahwin tadi, dia dapat lepaskan nafsu, naluri yang Allah SWT sediakan itu kepada pasangan masing-masing. Bukan dia melepas merata tu. Tak, yang ini yang disebutkan dalam kitab ini. InsyaAllah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, Islam telah mengharamkan perbuatan zina. Mengharamkan perbuatan zina dan apa sahaja tingkah laku yang boleh menarik pada perbuatan tersebut. Apa jua keadaan, kaedah, cara yang boleh membuatkan seseorang itu berzina. Zina itu dah tentulah dilarang. Jalan ataupun cara untuk menyampaikan kepada pelaku zina itu pun diharamkan juga. Jadi tidak boleh orang Islam ni dia kata saya tak berzina ustaz, cuma saya cari orang dah. Saya tak berzina, saya bawa orang Malaysia pergi ke golok je. Itu kaedah cara untuk menyampaikan kepada zina. Saya tak berzina ustaz, saya cari orang-orang yang Vietnam,
awet-awet sana tu bawa mari, kemudian saya jual. Saya tak berzina. Ini. Itu pun juga jalan ataupun perkara yang boleh menyampaikan kepada zina. Namun ya, Islam juga menentang kesemua tuntutan yang berlawanan dengan naluri ini. Mana-mana tuntutan ataupun kehendak yang menyekat naluri kepada perkahwinan. Mana-mana kaedah ataupun cara yang menyekat supaya tidak berkahwin, jangan berkahwin, Islam tentang. Tuntutan apapun yang melanggar naluri seks yang cuba mematikannya sama sekali tak boleh. Walaupun ada permintaan supaya jangan kahwin, dia kata apa? Kalau kahwin ni yang pertamanya kita akan rugi. Rugi apa? Yang pertama ruginya masa kita, masa enjoy yang tak ada, dah kahwin. Yang kedua rugi dari segi wang ringgit, tak ada dah sebab dah kahwin, bagi kepada anak, dah ada anak, bagi kepada isteri. Kalau ada tuntutan pandangan yang sedemikian, itu adalah pandangan salah. Kalau kita kahwin, kita dapat anak, dan anak tadi kita perlu tanggungjawab kepada anak tersebut, memberi nafkah dan sebagainya. Baik, tak payah kahwin. Tak payah kahwin. Ini adalah satu perkara yang salah di dalam agama Islam. Sebab itu orang Islam ni dilarang supaya mereka ni tidak membujang. Dilarang duduk dalam keadaan membujang, seperti mana rahib, seperti mana padri di gereja ataupun di biara, mereka tak kahwin. Sedangkan manusia ini, saya, tuan-tuan, tuan-tuan, semua ada naluri yang berkeinginan kepada pasangan masing-masing. Tak. Tuan kata saya tak nak Ustaz. Itu dari dulu. Masa muda dulu lah. Allah ni tak nak dah. Siapa kata tak nak Ustaz? Dia kata saya nak lagi. Cuma orang tak nak saya lagi. Maknanya keinginan kita tadi ada. Tidak boleh nak sekat, tak boleh nak sekat. Jadi salah. Kalau ada yang menyekatnya, maka itu adalah salah di dalam agama Islam. Oleh yang demikian, Islam sentiasa menyuruh manusia supaya berkahwin serta melarang hidup membujang. Islam seru umatnya supaya berkahwin dan dilarang hidup seorang-seorang, hidup membujang. Dengar, kalau ada yang bujang ni, kena dengar. Dan memutuskan nafsu syahwat. Hidup bujang, tak nak kahwin. Maknanya dia putuskan nafsu dia. Sedangkan dia ni dalam keadaan yang mampu, ada wang ringgit, ada kedudukan, ada harta, masa pun tak sibuk sangat. Mari ke masjid ni, ke surau ni, seminggu dia kata 3-4 kali ya. Tak sibuk sangat dia ni dengan perkara yang lain, tak sibuk dia. Maka dia tidak boleh nak jadikan alasan dia ni tak boleh kahwin. Tegasnya, kalau kita disebut, tidak boleh seorang Muslim tu menahan diri daripada berkahwin sedangkan dia sememangnya mampu untuk berkahwin. Tadilah dah ada pekerjaan, ada duit, kemudian ada pula tempat tinggal, tak nak kahwin. Salah. Islam larang. Ataupun yang mendakwa dirinya hanya menumpukan sepenuh masa untuk beribadat kepada Allah. Saya ni nak duduk surau masjid je, tak nak kahwin, tak ambil tahu langsung. Saya nak ibadat saja.
Lepas sembahyang sembahyang. Lepas sembahyang sembahyang. Sehari puasa, malam ibadat. Kau nak kahwin? Salah juga tuan-tuan. Ya salah. Sedangkan Nabi berkahwin. Nabi kahwin. Ada masa Nabi beribadah. Ibadah Nabi ni tuan-tuan lagi hebat daripada kita. Sekali kita cerita. Sedangkan kita ni ibadah pun tak berapa cukup, tak nak kahwin pula. Rugi. Jadi janganlah kita ni mendakwa tak nak kahwin ni kerana nak menumpukan masa dia untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau ingin hidup memuja dan berbakti kepada Allah, nak buat amal kebaikan. Kalau kita lihat tuan-tuan, ulama besar dalam Islam, ulama besar iaitu ulama mazhab Syafi'i, antaranya ialah Imam Nawawi. Imam Nawawi dikatakan umurnya 46 tahun dia meninggal. Umur 46 tahun dia meninggal. Imam Nawawi ini salah seorang ulama tak kahwin. Kenapa dia tak kahwin? Sebab dia sibuk dengan menulis buku, sehingga mana dia tidak ada keringat pun terlintas di hatinya nak kahwin. Berapa puluh buku dia tulis, banyak tuan-tuan. Antaranya buku yang kita belajar iaitu Matan Arba'in, susunan karangan Imam Nawawi. Ia ada 42 bab, 42 tajuk itu dia letak nama Matan Arba'in Imam An-Nawawi. 46 tahun umurnya, tak kahwin. Dia tak kahwin sebab alasannya dia beribadat dan tidak ada masa dia untuk kahwin. Maslahat lagi besar daripada kahwin. Kalau kahwin, dia mungkin tak dapat nak berdakwah, tak dapat nak mengarang buku. Dan buku dia ni digunakan seluruh dunia hari ni tuan-tuan. Kalau kita pergi ke mana saja, kita akan jumpa buku Matan Arba'in karangan Imam Nawawi. Di sini pun ada orang mengajar kita hadis 40 tu. Itu susunan Imam An-Nawawi. Dia tak kahwin tuan-tuan. Yang kedua pula ialah seorang lagi Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah pun tak kahwin juga, dan dia sibuk dengan berdakwah dan menulis buku. Ni orang macam ni tak apalah tak kahwin kan. Dia duduk bilik dia aja. Dia tulis buku je, tak keluar pun, tak keluar. Dia tidak ada perasaan untuk bernikah, tak ada. Ataupun untuk hidup, kita nak kahwin ni kerana nak hidup seperti rahib dan padri. Rahib ni ialah orang kuat ahli ibadat tak. Padri ni duduk di gereja tu. Tak kahwin. Mereka ni tak kahwin kata. Ada tak nafsu? Ada. Manusia ni Allah bekalkan secara semula jadi ada nafsu yang berkendakkan kepada pasangan. Tetapi oleh kerana keadaan suasana dia tadi menghalang dia daripada berkahwin, maka dia tak kahwin. Nafsu ada, bergelora tak? Bergelora nafsunya. Sebab itu berlaku perzinaan di gereja. Siapa berzina? Penghuni gereja apa ni? Pengunjung gereja kan? Tak. Pengunjung gereja ni nak pergi tebus dosa berzina. Yang berzinanya ialah padri dengan sister tadi. Berlaku dalam gereja. Sebab apa? Sebab padri tadi tidak nak jadi padri, awak jangan kahwin. Nak jadi sami ca. Ca ni yang kalau Thailand dia panggil ca. Sami Buddha tu ca. Tak kahwin. Ada nafsu tak? Ada nafsu. Apa berlaku juga? Benda-benda yang
di luar batasan agama mereka. Agama mereka pun halal juga rogu dan sebagainya ni. Salah juga berlaku. Sebab itu Islam dia nak mengelakkan orang Islam ni supaya tidak berlaku benda-benda yang tak baik tadi, disuruhnya berkahwin. Disuruhnya berkahwin. Jadi mereka ini hidup seperti rahib atau padri kerana ingin membelakangi semua tuntutan keduniaan ataupun tidak mahu mempedulikan urusan dunia. Nak ibadat je, nak duduk dalam tempat ibadat saja. Ini tidak boleh. Islam tidak boleh. Nabi SAW memberi nasihat kepada sahabatnya, yang mana sahabat ni tuan-tuan tak nak kahwin. Jadi sahabat ni ada seorang sahabat yang tak nak kahwin. Namanya iaitu Uthman bin Makhzum. Uthman bin Makhzum dan Abdullah bin Amru. Dia tak nak kahwin kerana dia nak hidup membujang dan sanggup berkembiri. Berkembiri ini sebenarnya kembiri itu pun dah salah tak? Istilah kembiri ini pada binatang, iaitu ambil gunting potong buah zakar dia ataupun potong batang zakar dia. Kasih kita pakai kasih itu pun salah tak? Berdosa. Kasih kucing berdosa. Kasih lembu, kalau kasih lembu untuk dagingnya okey. Kalau kasih kucing kerana apa? Kerana nak supaya tidak mengawal, dia jadi gemuk. Tak boleh potong dia punya buah zakar ni. Dia panggil kembiri. Tak boleh. Orang perempuan sama juga. Kalau tak nak kahwin, tak boleh juga. Jadi orang perempuan kata saya ni tunggu ustaz ni. Tidak. Tunggu tu maksudnya jangan kita menolakkan. Kalau ada jodoh kita, ada lah. Kalau tak ada tu nak buat macam mana? Jangan menolakkan hukum keharusan berkahwin. Jadi ulama dua orang ni, ulama sahabat Nabi SAW ni, Uthman bin Makhzum dan Abdullah bin Amru ni, dia nak hidup membujang. Kemudian dia nak, di samping tu dia nak hidup zuhud. Zuhud ni mana dia nak tolak dunia. Nabi larang. Dalam kitab ni disebut dia nak memakai pakaian guni. Pakaian guni ni kain baju yang dibuat daripada guni, kain kasar tu. Kenapa? Kerana nak tolak dunia. Salah. Macam kita lah tuan-tuan. Kita orang kata kenapa tak naik kereta? Duit ada, naik kereta buruk je. Sebab apa? Ni apa tu? Kereta baru tu dunia. Yang buruk-buruk ni semuanya nampak zuhud. Salah. Zuhud ni salah dari segi pentafsiran yang kita buat. Sebenarnya Allah suruh kita tunjukkan nikmat yang kita dapati daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh tunjukkan. Kalau pakai baju yang cantik, macam memang kita ni pakai smart, cantik. Kalau pakai jubah yang mahal. Ini saya pergi semaya, aku pakai tracksuit untuk main badminton siang hari tadi. Itu masalah apa? Jangan. Nak pergi surau ada pakaian dia, nak pergi pudu ada pakaian dia, nak pergi cokit ada pakaian dia, nak pergi semayang ada pakaian dia. Tidaklah suruh kita pakaian sebenarnya dalam Islam supaya menutup aurat, tapi kita nak pergi biarlah ada adab susila kita. Kita tahu mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang sahabat ni, Uthman
bin Makhzum dan Abdullah bin Amr dia nak hidup bujang. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Al-Quran menjawab kepada tingkah laku dua orang ni. Ayat Quran surah Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu. Jangan kamu haramkan ke atas diri kamu benda yang halal lagi baik. Mana tak nak kahwin tadi halal. Tiba-tiba dia tak nak kahwin, dia haramkan diri dia kepada kahwin. Lalu Allah turunkan ayat ini memberi jawapan kepada dua orang tadi yang menolak perkahwinan dan nak hidup dalam keadaan yang mengetepikan dunia. Tak boleh. Ya. Kahwin kata apa? Kahwin ni dunia je. Tak boleh. Ya. Kerana dunia ni tuan-tuan, nak pergi akhirat kena melalui dunia. Melalui dunia. Nak pergi akhirat kena melalui dunia. Boleh pergi ke akhirat kalau tak melalui dunia? Tak boleh. Nak pergi macam mana? Ya. Nak mati dulu di dunia barulah boleh pergi. Mati dia lah. Mati ialah dunia. Mati ni dunia. Barulah boleh masuk ke kubur, baru dia masuk alam lain. Sementara nak menunggu kepada alam mahsyar. Kena melalui alam dunia dulu. Jadi tidak boleh kita nak menolak dunia dan kita nak ambil pandangan yang mengatakan zuhud itu lebih baik. Yang salah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang ingin jauhkan dirinya daripada keduniaan dan meninggalkan wanita, yakni tidak mahu berkahwin serta ingin terus hidup memuja. Maksud hadis. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menasihatkan mereka dengan nada marah. Nabi marah pada mereka ni. Apabila dia jumpa Nabi, dia kata dia nak hidup bujang, tak nak kahwin. Nabi marah. Sesungguhnya golongan yang terdahulu dari kamu telah binasa. Dan mereka yang suka memberatkan diri mereka, sisa-sisa orang ini masih ada lagi, iaitu mereka tinggal di gereja dan biara. Sisa-sisa orang yang menolak dunia tadi, yang tak nak kahwin wanita, yang tak nak gauli wanita itu masih ada lagi. Dan Nabi kata, kamu jangan ikut perangai orang-orang ni. Kamu jangan ikut perangai orang-orang yang tak nak kahwin ni. Oleh kerana itu, kamu adalah menyembah Allah dan jangan mempersekutukan dia dengan yang lain. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang panjang, saya baca maknanya saja tuan-tuan. Ada sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi rumah Nabi dan dia bertanya kepada isteri Nabi, Aisyah. Tujuan dia tanya Aisyah ni nak tanya bagaimana Nabi beribadat. Lalu isteri Nabi ni ceritalah, Nabi ni ibadat, siang hari dia bekerja, malamnya ibadat. Ada masa dia puasa, ada masa dia tidur, ada masa dia bersama dengan isteri dia. Tujuannya sahabat 3 orang ni jumpa Nabi tadi, dia kata apa? Dia ingat amalan dia ni, mereka beranggapan ibadah mereka kerjakan itu sedikit. Lalu dia berkata, mana boleh kita mengukur diri kita dengan Rasulullah
Kerana baginda sudah diampunkan dosanya yang lalu dan akan datang. Kita tak boleh nak ukur katanya. Ya? Kemudian salah seorang dari kalangan mereka berkata, 3 orang datang tadi, dia kata apa? Oleh kerana Nabi ini ibadah banyak, dia kata, sedangkan Nabi ini tidak berdosa, tidak berdosa, menjadi kasih Allah. Aku pun nak buat juga. Aku nak amalan sedikit, maka aku nak buat macam mana? Dia kata, aku akan puasa sepanjang masa tanpa berbuka sama sekali. Oh, hebat tak? Puasa sepanjang masa tanpa berbuka. Tiap-tiap hari puasa. Okey, tiap hari puasa tu bagus. Tanpa berbuka. Tanpa berbuka ni tak bagus lah, Ustaz. Ya. Boleh kan? Puasa tiap-tiap hari tanpa berbuka. Tak ada sampai 5 hari mati. Tak? Cuba try lah. Saya nak puasa, malam puasa, siang puasa, ya? Tak ada sampai Jumaat depan mati. Sebab kebuluran. Jangan ada kuat. Seorang sahabat lagi, yang kedua pula berkata, oleh kerana dia ni tidak banyak amal ibadah, maka dia kata, aku akan terus bangun pada waktu malam untuk beribadah dan tidak akan tidur sama sekali. Aku nak bangun malam beribadah, tak akan tidur. Ya? Lepas maghrib ya, sampai subuh esok, aku tak nak tidur. Nak ibadat saja. Sahabat yang ketiga pula berkata, aku akan menjauhkan diriku dari wanita dan tidak akan mempergauli mereka sama sekali. Aku tak nak kahwin, tak nak terlibat pun dalam bab-bab kahwin ni, duduk dengan wanita ni. Tak nak. Apabila berita ni sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isi baginda sampaikan kepada Nabi. Tadi dia kata 3 orang sahabat kamu datang tanya aku tentang ibadat kamu, maka aku cerita. Lalu mereka pun cerita pula dengan semangatnya. Seorang tu cerita nak ibadat, nak sampai malam tak nak tidur. Yang kedua puasa, tak nak buka. Yang ketiga tak nak kahwin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Nabi kata apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam segera menerangkan kepada mereka tentang kekeliruan yang dialaminya serta ketidaksempurnaan pemikirannya. Nabi lepas tu Nabi beritahu, kalaulah begini pemikiran mereka ini tak betul. Tak betul. Mana ada orang yang boleh ibadat tak tidur-tidur? Mana ada orang boleh puasa tanpa berbuka? Mana boleh seorang manusia tak nak kahwin? Sedangkan Allah SWT bekalkan kepada dia nafsu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah, sesungguhnya aku ini ialah orang yang paling mengenali akan Allah Subhanahu taala. Nabi kata, innama ana a'lamukum billah. Sesungguhnya aku ini orang yang paling kenal dengan Allah. Nabi kata begitu. Kemudian aku juga wa aksyakum lahu. Aku juga orang yang paling takut dengan Allah. Nabi kata, walakinni, akan tetapi aku kenal Allah, aku takut kepada Allah. Akumu wa anamu, aku bangun malam dan aku tidur. Aku ni berjaga qiyam malam, wa anamu, dan aku juga tidur. Aku bangun malam dan aku juga tidur. Dan aku juga berpuasa dan aku juga berbuka.
Wa asumu wa aftiru, dan aku puasa dan aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisaa, dan aku juga menggauli isteri-isteriku. Aku duduk bersama-sama dengan isteriku. Faman ghaliba an sunnati, barang siapa yang menolak, barang siapa yang benci sunnah dan cara hidup aku ni, maka dia bukanlah dari golonganku. Nabi marah kepada 3 orang yang berhasrat untuk beramal ibadah dan meninggalkan cara hidup yang berkahwin. Jadi tuan-tuan mata Allah SWT, Nabi kata orang macam ni menolak sunnahku. Apabila menolak sunnahku, dia bukan daripada golonganku. Maksudnya kahwin, nikah ni adalah sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang melaksanakan sunnah itu, maka dia dapat pahala besar. Sebab itu dalam Islam dilarang kepada kita hidup dalam keadaan dia tak nak kahwin. Rugi. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Maz'un at-tabattul walau azina lahu laqtasaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah tindakan cita-cita Utsman bin Maz'un yang dah hidup dalam keadaan berbujang tadi. Rasulullah marah, Rasulullah bantah, Rasulullah sekat. Dan sekiranya baginda sallallahu alaihi wasallam membenarkan hidup seumpama itu, nescaya kami semua akan tidak berkahwin. Kata sahabat, kata kalaulah Nabi benar permintaan Abdullah bin Maz'un Abdullah bin Maz'un tadi, dan nama siapa lagi? Utsman Maz'un dan Abdullah bin Amru tadi, kalaulah Rasulullah benar dia tak kahwin, nescaya kami ni hidup berkasih, hidup membujang. Nasib baik Rasulullah bantah, Rasulullah larang. Jadi kami pun juga ada isteri dan ada anak. Rasulullah juga menyampaikan seruannya kepada pemuda-pemudi secara umum dengan seruan berikut. Nabi dakwah, Nabi ajak orang muda ni, dia kata, ya ma'syarul syabab, wahai orang muda, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu di kalangan kamu untuk berkahwin, maka kahwinlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sesungguhnya perkahwinan itu akan dapat menutup pandangan mata kamu dan menjaga kemaluan kamu. Apabila dah kahwin kata, automatik dia punya nafsu kita tadi berarah kepada pasangan kita. Dia tidak pergi kepada yang lain. Jadi sebab itu disuruh berkahwin. Kalau tak mampu juga, tak mampu kahwin, disuruh berpuasa. Dalam Islam ada kaedah dia. Kalau tak mampu kahwin, kena puasa. Kena puasa. Berdasarkan hadis ini, maka sebahagian ulama menghukumkan bahawa perkahwinan itu wajib ke atas lelaki Muslim dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Tak boleh tinggal, wajib. Fardu lah, fardu. Kewajipan, kefarduan Islam ke atas orang lelaki berkahwin. Dan tidak boleh tinggal sama sekali. Tidak boleh nak menidakkan. Tidak boleh nak menidakkan kecuali orang ni dia dalam keadaan sakit, contoh, tak mampu dari segi tubuh badan pun sakit. Kalau kahwin juga nanti bini lari, tak? Kalau ni, urat-urat pun kena tegang. Kalau tak tegang nanti isteri lari. Itu dikatakan mampu. Mampu. Selama mana dia mampu berkahwin. Kalau dia tak mampu, nak buat macam mana?
Sebagian ulama menambah lagi, jika pemuda terbabit sudah berkeinginan dan bimbang atas dirinya akan melakukan perbuatan kemungkaran, maka hukumnya jatuh pada wajib dia berkahwin. Kalau dia bimbang diri dia ni takut jatuh pada perkahwinan, maka dia kena kahwin. Kita akan belajar dulu bab yang lalu, bab lepas dulu. Ya. Mazhab Ahmad Hanbali, mazhab Hanbali, Imam Hanbali mengatakan dalam bab keluar air mani dengan selain daripada melalui bersama isteri ataupun hamba, ya, selain daripada isteri ataupun hamba, dibolehkan untuk mengelak daripada berlaku perzinaan. Ini mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i haram, ya, haram. Mazhab Syafi'i haram sama sekali. Dua kitab dia kata kalau nak juga, dia kata boleh ambil pandangan mazhab Hanbali. Ya, kita kena tukar niat, ya, untuk mengelak diri kita daripada terjebak ke dalam pelakuan kemungkaran. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat ada orang dewasa, ya, yang dewasa macam kita lah, ya, rogol, kisrogol. Kenapa? Tapi kita fikir masih dah berlaku rogol. Sebab apa? Tak boleh ke dia ambil pandangan mazhab Hanbali tadi, kata-kata habis kan? Ya. Dan keluar air putih tuan-tuan, air besar, lemah-lemah, ular keluar besar. Macam mana tengok? Tak betul, tak boleh dah. Ular senduk tu, apabila dia patut mangsa dia berjalan, dia tak larat dah. Jadi apa salahnya kita tadi? Sebab itu kita fikir sebenarnya Islam ni dia fiqh ni dia luas. Dia luas. Tak salah nak kita kecuali dengan niat kita nak melakukan perkara itu, bukan kerana nak mengelak daripada zina. Tak boleh lah. Yang kedua, kerana tidak mampu untuk berkahwin. Tak mampu, maksudnya duit tak ada, sekali belanja mahal, ya, belanja mahal. Maka untuk meredakan gelora yang ada dalam diri dia tadi, maka dia buat dengan cara itu, ya. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengharamkan, mazhab Hanbali mengharuskan. Tukar tak ada masalah, tetapi jangan lakukan sebagai kebiasaan. Disebut dalam kitab ni, cuma saya tak sebut minggu lalu, masa terdepan. Jangan jadikan sebagai kebiasaan. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, seorang Muslim tidak sepatutnya menyekat diri mereka daripada berkahwin dengan alasan mengatakan rezekinya akan sempit dan berkurangan. Kalau aku kahwin, rezeki aku sempit, hilang habis duit aku. Nak tanya, siapa bagi rezeki kepada kita? Siapa bagi rezeki? Kita bagi ke Allah bagi? Allah bagi rezeki kepada kita. Dalam Al-Quran sebutkan, jangan kamu takut. Jangan kamu takut, kerana anak-anak kamu itu ada rezeki masing-masing. Allah telah tetapkan rezeki kepada kita, ya. Rezeki yang Allah bagi kepada kita ni banyak, dan banyak. Dan nampak RM1 saja tak. Kalau tidak ada RM1 pun rezeki lain banyak lagi. Duit tak ada, kereta ada tak. Duit tak ada gini, kereta ada, itu pun harta. Ada tempat tinggal, ada anak, ada isteri. Semua itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadikan alasan tak nak kahwin ni kerana takut hilang duit, rezeki sempit, bimbang dan berkurangan. Bimbang kerana tidak dapat memikul tanggungjawab
atau yang seumpama dengannya, takut nak pikul tanggungjawab. Ni. Jadi sebenarnya kita boleh ambil pendedahan ini sampai kepada anak cucu kita lah. Dan macam tuan-tuan kita ni tak nak kahwin dah. Ya tak? Dah kahwin dah dulu. Ambil ilmu ni sampaikan kepada anak cucu kita yang hidup bujang lama. Tanya dia, tak boleh orang Islam ni hidup bujang rugi. Rugi masa, rugi umat. Kalau kita tengok orang-orang di Indonesia sekarang ni tidak ada lagi undang-undang yang mencegah supaya agar tidak mengurangkan kelahiran. Tapi kalau di negara Jepun, tuan-tuan, negara Jepun, dia benarkan 2 orang je lahir, kahwin, lahir anak 2 orang je, setakat 2 orang. Kalau anak 3, kena denda, kena bayar. Kena bayar. Di Indonesia, tak kisah selagi mana kamu aku bersalin, lahirlah buat orang tu, tak jadi masalah. Di Jepun dia hadkan. Seorang lagi saya baca, seorang pelakon dia duda, dia dah ada anak 2, kemudian dia kahwin semula, dapat seorang anak. Mana anak dia tu 3 orang. Dia kena denda seorang anak tadi. Di Jepun. Di Indonesia tidak ada masalah lah. Boleh beranak ramai. Kerana ramai umat ini Nabi suka. Nabi suka ramainya umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, wajarlah seorang itu berusaha dengan sedaya upayanya untuk mencari rezeki yang dijanjikan Allah SWT. Dah kahwin dan kena cari rezeki. Macam mana kaedah tu pulanglah kepada kita masing-masing. Rezeki itu tetap ada. Serta menunggu kurniaan dan bantuan Allah SWT yang dijanjikan kepada setiap orang yang telah berkahwin. Ini janji Allah. Allah janji apa, tuan-tuan? Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32. Wankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Allah sebutkan, dan kahwinkanlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan, dari kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan berikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya. Ini janji Allah. Jangan kita takutlah. Kerana rezeki itu Allah yang tentukan, Allah yang bagikan. Satu lagi tuan-tuan yang terakhirnya, iaitu Nabi SAW bersabda, salah satu hakun 'ala Allahi 'aunuhum an-nikahu alladhi yuridul 'afaf wal muqatahu alladhi yuridul ada'a wal ghazi fi sabilillah. 3 manusia yang berhak akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang berkahwin kerana hendak menyelamatkan dirinya daripada perbuatan kecil. Dia nikah tadi dengan niat nak menyelamatkan diri dia daripada perkara munkar. Kalau dia tak nikah, mungkin dia terlibat dalam perzinaan. Kalau dia tak nikah, mungkin dia terlibat dalam tak apa-apa. Lalu Allah beri pertolongan kepada dia. Yang kedua, hamba mukatab. Hamba mukatab ni ialah hamba yang bermaksud untuk menunaikan bayaran untuk pembebasannya serta orang yang berperang di jalan Allah SWT. Ini ada 3 golongan Nabi sebut yang berhak mendapat pertolongan Allah SWT. Orang lain pun berhak juga, cuma dalam hadis ini sebut 3 bab ini. Hamba mukatab ialah hamba yang mengikat janji dengan tuannya dalam tempoh tertentu. Dia kena bayar kepada tuannya dan habis maka dibebaskan. Ini hamba mukatab
Yang kedua dipanggil hamba abadan, selama-lama jadi hamba. Hamba ni ada dua, pertama muqaddam dan abadan. Abadan selama-lama jadi hamba. Jadi hamba muqaddam ni kalau lah dia janji dengan tuannya sekasian dan dapat teruskan, Allah janji kepada dia rezeki, pertolongan daripada Allah SWT. Jadi itulah tuan-tuan mata Allah SWT dalam bab berkenaan dengan Islam melarang umatnya daripada hidup membujang, iaitu kerahiban. Rahiban ni ambil daripada perkataan rahib, gereja padri itu yang hidup dalam keadaan bujang, yang menolak dunia. Kerana kata kalau kahwin-kahwin ni dunia, sedangkan nafsu ada dalam diri dia. Kita nak uruskan nafsu kita dengan cara yang betul adalah melalui cara perkahwinan yang dibenarkan oleh agama kita. Jangan kita menolak pula. Jangan kita menolak hukum Allah SWT yang telah letak kepada kita. Dan kalau kita tolong melaksanakan hukum ini, Allah bantu kita. In tansurullah yansurkum. In tansurullah yansurkum. Sekiranya kamu bantu Allah, maksud bantu ini melaksanakan perintah Tuhan, perintah Allah, maka Allah akan bantu kita. Jadi itulah tuan-tuan mata Allah SWT sebagai kesimpulannya. Mudah-mudahan sama-sama kita dedahkan bab ini untuk kita sampaikan dakwah ini kepada anak-beranak kita. Mungkin ada di kalangan adik-beradik kita yang bujang dulu sampai sekarang umur 50 tahun, kahwin sebab kelas, masa bergawan dulu, bercinta dulu, dia punya kekasihnya tinggalkan, maka sampai sekarang ini tidak kahwin. Sedangkan kekuatan ada, duit ada, rezeki ada, harta ada. Cuma itu yang akan nampak salah. Kita dia kamu hidup ni salah melangkah buminya. Kita tu mata Allah SWT. Bab yang akan datang rasanya Ustaz Nasir dia dapat kahwin kan. Bab kahwin ni kita undang-undang dia berbeza. InsyaAllah bab yang akan datang kita lihat bab melihat ni orang nak bertunang. Kita orang nak bertunang ni cucu kita ke, anak kita ke, ataupun diri kita sendiri nak bertunang. Boleh lihat macam mana nak bertunang tadi, insyaAllah. Kerana bab ni bab keluarga, insyaAllah dia ada sebutlah beberapa perkara berkenaan dengan bab pernikahan sedikit sebelum masuk bab yang seterusnya. Sehingga sekadar itu untuk malam ni apa yang baik pada Allah SWT yang mewakili saya. Aku qouli hadza wa sallallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.